والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره وتبع والاه إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita di kesempatan hari yang mulia ini, hari Arafah. Dan saya dah ingat hari ni dah besok sibuk nak raya ni, kok hari ni tak ada orang. Masih ada. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun kita dapat meneruskan lagi juga kuliah pengajian majlis ilmu dengan niat kita untuk mengagungkan hari yang agung 10 hari ta'awal Zulhijjah, lebih-lebih lagi pada hari Arafah. Mudah-mudahan segala perbuatan amal kita, walaupun tak seberapa hebatnya di sisi Allah Ta'ala, tetapi kita mengharapkan rahmat Allah lah yang maha hebat, yang maha luas, yang maha banyak, akan memberikan kepada mereka yang melakukan ibadah walaupun sedikit. Itulah penyayangnya Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad. Dengan amalan yang sedikit, kita hanya datang kuliah dengan selesa, dengan nyaman, tidak ada apa-apa kesulitan, tetap dicatat pahala amal yang sempurna di sisi Allah dengan rahmatnya. Lebih-lebih lagi pada hari yang mulia ini, yang mana Nabi kata ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah, tidak ada hari yang mana Allah sangat suka, sangat cinta kepada seorang yang beramal pada hari-hari tersebut yang melebihi hari ini, iaitu 10 hari terawal Zulhijjah. Dan kebanyakan masyarakat umat Islam masih tidak tahu nilai hebatnya, keagungannya hari 10 terawal ini. Sangat besar, malah sehingga Nabi menyebut wal jihad fi sabilillah, amalan pada hari 10 ta'awal ni lebih hebat, lebih nilai, lebih besar ganjarannya, lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah, lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kecuali lah orang yang pergi jihad tu pergi dan tak balik, maksudnya syahid. Kenapa sangat mulia pada hari ini, pada 10 ta'awal ni sangat mulia? Kerana yang pertama, banyak amalan yang mulia ada dalamnya. Yang pertama, amalan apa yang mulia dalamnya, iaitu ibadah haji. Walaupun kita, yalah, rakyat Malaysia tak berpeluang untuk melakukan ibadah haji, tapi amalan haji lah amalan yang paling hebat. Kerana Nabi sebut amalan haji ni mampu mengampunkan dosa seorang sehingga dia bayi, seolah dia bayi yang baru lahir. 3 perkara saja yang dapat kelebihan demikian. Kalau selesai kita buat, Allah ampun semua dosa, seolah dia bayi yang baru lahir yang tidak ada catatan dosa. Iaitu masuk Islam, yang kedua hijrah Mekah ke Madinah zaman Nabi, dan yang ketiga haji yang mabrur. Jadi mudah-mudahan dengan amalan kita pada hari-hari terawal ini, 10 terawal, akan mendapat rahmat Allah Ta'ala, sehingga Allah buka lagi peluang hidayah untuk kita lebih jinak dengan agama
dengan ketaatan kepadanya, insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Tak salah saya tanda muka surat 301. Betul ya? Muka surat 301, perenggan yang atas tu. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, ulama besar min awliyaillahi salihin, di kalangan wali Allah. Imam Hasan al-Basri, kita tengok terus pada kitab ni, mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz merupakan pemimpin gubernur di Mesir, dan dia adalah salah satu gubernur yang sangat adil dalam pemerintahannya, sehingga malah sebagian ulama masukkan dia Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Setelah 4 orang sahabat, maka dia yang kelima. Tapi dia bukan sahabat, dia cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia di kalangan tabi'in. Maka ketika tu dunia apa yang dia kirim surat tersebut kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dunia itu negeri tempat ketercelaan, bukan negeri tempat tinggal. Adam diturunkan ke situ dari syurga sebagai hukuman. Jadi waspadalah terhadapnya, hadap dunia. Wahai Amirul Mukminin, ini panggilan kepada khalifah. Amirul Mukminin, pemerintah, ketua bagi seluruh orang beriman. Bekalan diri anda adalah dengan meninggalkan dunia, dan kekayaan darinya adalah kefakiran. Waktu nasihat wali-wali, dia kata kalau tak ada dunia barulah kaya. Yang kita nampak terbalik. Orang ada dunia lah kaya. Tak ada dunia, tak ada harta, tak ada aset apa semua, itulah fakir. Kan? Tapi orang yang nampak nilai akhirat, dia nampak nilai akhirat, nampak sebaliknya. Setiap saat ada orang yang terbunuh kerana mengumpulkan dunia. Berebut, berbunuh-bunuhan. A'udzubillah. Ia seperti racun yang meracuni orang yang tidak mengenalinya. Orang yang tak kenal dunia ni bahaya, itulah racun bagi dia yang dia tak tahu. Dan disitulah kematian. Lalu jadilah di dalamnya seperti orang yang mengubati lukanya. Lalu mengalami demam sebentar kerana takut atau ketidaktenangan yang panjang. Ini nasihat-nasihat wali-wali ni, kan? Mereka nampak mana yang bahaya sebenar. Tapi kita dah sebut awal dulu, bukanlah bererti, Nabi pun sebut dunia ni semuanya tercela, illa zikrullah wa ma walah, kecuali dunia yang bawa kepada zikrullah, yang bawa kepada amal ibadah lah, yang tu jadi mulia, kan? Keduniaan yang kita bawa kepada Allah Ta'ala, maka itu jadi baik. Ia bersabar atas pahitnya ubat kerana takut akan penyakit yang berpanjangan. Nanti dia buat contoh perumpamaan macam orang sakit, dia makan benda yang pahit, benda yang tak sedap, terpaksa, kan? Jadi orang yang berebut dalam dunia ni, dia nak lagi dunia, walaupun dia dah tahu hal dunia tu bahaya pun, dia terpaksa juga, dah tak boleh nak keluar dah daripada bergelumangnya dengan dunia. Jadi berwaspadalah terhadap negeri tipuan, iaitu dunia ini, yang dihias tipuan. Jadilah ia seperti pengantin yang cantik, mata memandangnya, hati menatapnya, dan jiwa merinduinya. Ia membenci suaminya. Masa yang akan datang tidak mengambil pelajaran dari masa lalu. Yang akhir tidak terhalang dengan yang pertama. Dan orang yang mengenali Allah tidak menginginkannya ketika dikabarkan tentangnya. Sementara orang yang merinduinya, ia memperoleh keperluannya
namun ia tertipu dan lupa akan tempat kembalinya akhirat. Fikirannya sibuk dengannya sehingga tergelincirlah ia, besarlah penyesalan, banyaklah kerugian, dan terhimpun baginya sakaratil maut dan penderitaan. Itu natijah bagi orang yang berebut dunia, akhirnya sampai sakaratil maut dan penderitaan. Ia menyesali apa yang telah berlalu dan mengharapkan kesempatan meraihnya kembali. Menyesal dulu silap, tak sempat nak buat amal ni, tak sempat nak buat amal tu, dah terlepas dah, kan? Tapi mengharaplah supaya kalau dapatlah, ada peluang lagi, tapi kadang peluang tak datang lagi dah kali yang kedua, dan seterusnya. Seperti Nabi sebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya syababaka qabla haramik, iaitu waktu kau umur muda sebelum datangnya tua. Waktu muda kita mampu buat ni dari sudut amalan, kan? Seperti contoh ibadah haji lah, memang perlu pada tenaga yang kuat, kan? Dan juga banyak amalan-amalan yang lain. Mungkin waktu dah berumur, tak ada tenaga lagi, tak mampu, walaupun boleh buat, tapi taklah sekuat, taklah sesempurna seperti keadaan kita yang bertenaga. Begitu juga puasa Ramadan, mungkin waktu sampai kita dah tak mampu nak puasa nanti, macam mana nak qada, macam mana nak bayar balik yang dulu-dulu, menyesal, kan? Itu kayamu ghinaka qabla faqrik, kata Nabi. Waktu kamu ada harta sebelum kau hilang harta, jadi fakir. Ada harta, guna untuk kebaikan, guna untuk amal ibadah. Bila dah terlepas, silapnya dulu ada, tak buat kebajikan ni, tak buat tu, tak buat ni. Waktu dah hilang, tak ada peluang lagi. Sehingga Nabi sebut hayataka qabla mautik. Akhirnya tinggal satu je peluang kau masih bernyawa. Tu je lah, masih bernyawa sebelum datang mati. Walaupun muda dah tak ada, masa dah tak ada, harta dah tak ada dan sebagainya, kesihatan pun dah hilang, tapi nyawa ada lagi, boleh lagi lah peluang, walaupun nipis dah peluang tersebut. Sebab itulah pesanan daripada Imam Hasan Basri supaya kepada Amirul Mukminin, walaupun dia juga orang yang saleh, tapi itulah di kalangan para ulama, mereka sering pesan-pesan, walaupun tu pun orang hebat. Umar bin Abdul Aziz, dia juga ulama, dia juga pemimpin dan ulama, tapi tetap nasihat-nasihat. Kita ni bila dah datang kuliah dah 3 kali, orang pandai-pandai cakap kita, alah kau pergi kuliah berapa kali, kan? Dah tak mau terima nasihat. Itu tanda keduniaan penuh dalam hati kita bila kita tak mau dengar kata-kata yang baik. Jadi orang yang tak menampakkan keutamaan akhirat, maka dia menampakkan amal-amal keakhiratan itu tersebut adalah kecil dan tak payahlah, kan? Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita dalam keadaan demikian. Bila dah sampai ke tahap demikian, kita tak mau menerima nasihat orang, kononnya kita dah pandai, kononnya kita dah banyak ilmu, maka ini bahaya, dalam keadaan bahaya. Itu tanda Allah nak tutup peluang untuk kita. Berwaspadalah terhadapnya, wahai Amirul Mukminin. Nasihat Amirul Mukminin, dia ulama, nasihat seorang ulama yang lain. Jadilah yang pertengahan dalam apa yang ada di situ, dan berhati-hatilah, sebab pemilik keduniaan meyakini bahawa dengannya ia dapat memperoleh kebahagiaan. Orang yang ada dunia, dia kata ada dunia lah bahagia, tak ada tak bahagia, dan dapat menolak bahaya bagi keluarganya. Kononnya ada dunia, barulah senang, barulah hindar daripada bahaya dan sebagainya. Padahal kata dia, kelapangan dunia adalah berubah menjadi bencana dan kesusahan. Masya Allah. Ini kalau keduniaan tersebut tak ditapis dengan tapisan-tapisan zikrullah tadi ni,
tak dibawa ke jalan zikrullah, maka akan jadi susah. Anak beranak berebut-rebut, bergaduh-gaduh kan, tentang harta yang kita tinggalkan, walaupun kita rasa dia orang akan happy lah, tenang lah, hidup bahagia lah, sama-sama adik-beradik, rupanya jadi pergaduh kan, jadi bertengkar, hilang kebajikan yang kita angan-angankan. Sebab kerana keduniaan tadi ni. Dan dia kata padahal kelapangan dunia, maksudnya harta yang banyak dunia tu akan berubah menjadi bencana dan kesahan. Anak Adam yang berada dalamnya memandang bahawa akal dan keinginan merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan juga ujian yang harus diwaspadai. Kalau pencipta tidak memberikan kabar dan perumpamaannya, nescaya dunia telah membangunkan orang yang tidur dan menyedarkan orang yang lalai. Betapa tidak telah datang dari Allah Subhanahu wa taala larangan terhadapnya dan pelajaran di dalamnya. Jadi Allah yang bagi panduan bahawa ini bahaya, ini selamat melalui Al-Quran, hadis dan contoh-contoh kehidupan para ulama. Di sini Allah menetapkan kadarnya dan ia tidak membangunkan sejak penciptaannya. Telah dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci dan simpanan-simpanannya tanpa berkurangan di sisi Allah seberat sayap nyamuk pun. Akan tapi baginda menolak untuk menerimanya kerana baginda tidak ingin menentang perintah Allah. Mencintai apa yang dibenci penciptanya Allah SWT, atau meninggikan apa yang direndahkan oleh pemiliknya, maka jauhkanlah ia dari orang-orang saleh sebagai ujian. Yalah, orang saleh tinggalkan dunia itu sebagai satu ujian ke dalam kehidupan mereka. Bentengkanlah ia kepada musuh-musuhnya, musuh Allah, sebagai tipuan. Orang yang tertipu akan muliakan dunia, mengagungkan, mencintai kepada dunia. Itu orang yang tertipu dengan dunia. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Ta'ala. Semua itu kehidupan yang penuh dengan penipuan. Dia lupa pada apa yang Allah SWT lakukan kepada Muhammad SAW ketika baginda meletakkan batu pada perutnya. Orang yang nak dunia tadi, dia lupa tak tengok Nabi hidup macam mana. Nabi senang je boleh petik untuk hidup mewah kaya, seperti tawaran daripada Quraisy kepada Nabi ketika mereka dah tak tahan dengan dakwah Islam ni merebak luas. Mereka offer pada Nabi, kalau kau nak jadi raja, tak payahlah nak sebar-sebar Islam ni. Nak jadi popular, tak payah nak sebar-sebar Islam. Kau berhenti, kami lantik kau jadi raja terus. Kalau kau nak kaya lah dengan cara ni, tak payahlah, stop je lah kerja dakwah Islam kau. Kami letak segala kekayaan bagi engkau lah manusia paling kaya di muka Mekah ni kan? Kalau tawaran nak perempuan, kami bagi mana kau tunjuk je kau nak, walaupun isi orang, anak orang, kami bagi je, stop lah. Sehingga Nabi tolak semua tu. Bukan itu matlamat dia. Itu menunjukkan bahawa Nabi membawa jalan yang betul. Itu dia kata, orang yang cinta pada dunia, dia lupa kehidupan Nabi. Nabi nak hidup senang je, sekelip mata boleh hidup, kalau nak hidup dengan keduniaan, kekayaan, kemewahan. Tapi Nabi dengan caranya. Akan tetapi jika anda melihat orang fakir, ucapkanlah selamat datang wahai syiar orang yang saleh. Syiar orang yang saleh. Jika anda mahu, lambang kesalehan yang ada itu bukanlah satu jaminan semua fakir tu soleh belaka. Tak, tapi kebanyakan orang soleh ni dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Yang apa dia nak buat? Harta dunia tak ada, kebanyakannya lah. Walaupun masih ada orang fakir yang masih terjerumus dengan maksiat, dosa dan sebagainya. Lepas tu Imam Ghazali kata manusia dia ada empat golongan, empat jenis. Golongan manusia yang pertama
yang hidup dunianya senang lenang, akhiratnya pun berjaya, terselamat daripada siksa. Dunia pun senang lenang, akhirat pun bahagia. Yang ni mudah-mudahan kita tergolong dalamnya lah. Yang kedua, dunianya hidup susah, sempit, tapi akhiratnya bahagia, seperti kebanyakan orang saleh dan para sahabat Nabi SAW. Ini juga orang yang berjaya. Dan yang ketiga, hidup dunianya senang lenang, mewah hidupnya, dengan harta bahagia, tapi akhirat penuh dengan siksaan-siksaan. Ini kebanyakan orang kafir, munafik, wal'iyadzubillah. Dan yang keempat, dua-duanya siksa. Hidup dunia sempit, akhirat pun kena siksa. Ini wa na'udzubillah, minta jauh. Kedua-dua tu adalah kecelakaan. Jadi tadi contohilah Isa putra Ibnu Maryam alaihi wassalam. Dia pernah berkata, laukku adalah lapar. Tu bahasa-bahasa dia orang ni. Itulah makanan aku. Seharian aku lapar. Itulah syiar para nabi dan orang soleh. Syukurku adalah takut. Kita sampai di punyalah hidup kemewahan, makan Masya Allah dan sebagainya. Maka Allah larang kita hidup sepanjang tahun tu dengan kenyang, mewah. Sehingga Allah sistemkan, ada yang wajib kau kena lapar dengan puasa, ada yang digalakkan kau kena lapar, iaitu puasa sunat. Maka untunglah mereka yang berpuasa pada hari ini, dengan modal kita hanya 11 jam tak makan, tahan 11 jam, 12 jam tak makan, tapi untung kita Allah padam dosa sebanyak 720 hari 2 tahun. Modal sikitnya menega kita, tapi punya untung besar. Jadi mereka yang tak indah pada hari tersebut, maksudnya dia masih tak mengagungkan apa yang Allah agung. Allah pandang hari ini hari hebat, Rasulullah pandang hari ini hari yang paling banyak Allah merdekakan, padam list ahli neraka. Ni hari ni, hari Arafah. Walaupun Allah boleh je nak padam nama ahli neraka hari-hari lain, kenapa Allah nak tunggu hari ni? Nak sebut hari ni Allah sayang, Allah mulia, kan? Jadi kalau kita lalu hari ini tanpa apa-apa perubahan daripada hari sebelum-sebelum, maka kita tak indah pun hari benda yang Allah besarkan. Oleh benda syiar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Haji, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung ni pandang dia hebat, besar, kita berebut untuk buat yang terbaik pada hari tersebut, syiar. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda hatinya penuh dengan ketakwaan. Kalau tak indah, berarti hatinya takwa tak ke mana. Jadi sebab tu kita kalau boleh kena ada satu kitab yang dikarang, saya tak ingat siapa, dia buat hari-hari yang diagungkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama, kan? Hari-hari, waktu-waktu, ada hari yang diagungkan dan amalan-amalan khusus pada hari-hari tersebut. Dan antara yang kalau mampulah kita buat hari ini, walaupun ada hadis yang sebagian mengatakan dhaif, kita baca Qul huwallahu ahad, kalau mampu sebanyak 360 kali Qul huwallahu ahad pada hari Arafah hari inilah. Walaupun bukan serentak lah, maksudnya mungkin kita sempat duduk ni baca dah 1000, kan? Tak gila pula sambung 100 tu sambung 200, 360. Selawat 1000 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Selawat dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali. Selawat tu lafaz mana satu tak kisah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh, atau apa jelah selawat 1000 kali. Qul huwallahu ahad 360 kali. Dan ada hadis-hadis semua tu.
Zikir yang paling Allah suka iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir, iaitu pada hari Arafah. Jadi ada hari yang diminta ini, pada hari besoknya pula amalan yang paling mulia adalah menumpah darah, iaitu sembelih korban. Bagi yang mereka mungkin tak sempat besok, boleh je tunda pada 11 dan hari tasyrik yang lain. Tadi disebutkan dia pernah berkata, lauk paukku adalah lapar, syukurku adalah takut pada Allah Ta'ala. Bila ada perasaan takut, maka tu tanda kita kena bersyukur. Allah yang bagi kita timbul perasaan kan? Contoh kita tengok orang ni kena apa, kita takut, bukan takut pada orang tu kena siksa, orang tu kena penjara, tak, takut kena timbul takut pada Allah. Na'udzubillah, Allah boleh datangkan bencana apa saja pada kita. Tengok contoh kemalangan kan, kita bersyukur kita selamat, dan kita takut Allah datangkan bencana kerana murka daripada kita, boleh kena je anytime macam ni kan, boleh kena je musibah macam ni. Jadi kena timbul takut dengan Allah, bukan takut dengan kemalangan tu, takut dengan Allah. Kalau Allah datangkan bencana, apa macam boleh jadi, walaupun duduk tempat paling selamat, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu duduk di bintang yang penuh dengan benteng kiri kanan yang kukuh kan, duduk tempat tu, kalau Allah nak bagi bencana mesti kena punya. Dan juga di keliling kita ni ada satu daripada 10 malaikat, kata Nabi, tak kurang daripada 10 malaikat yang kawal kita, duduk keliling kita, dan ada tugas masing-masing. Salah satu malaikatnya adalah malaikat yang akan mengazab kita. Dia akan kenakan kita apa saja yang diperintah oleh Allah. Kalau Allah suruh kena musibah kat orang tu, maka na'udzubillah, malaikat tu akan bertugas. Dia akan hempap muka, dia akan kenakan itu, kenakan ini, macam-macam boleh jadi. Mudah-mudahan dia tak bekerja lah untuk kita kan, jangan bagi upah kat dia. Upahnya bila menentang Allah, Allah perintah gitu gini. Bila menderhaka pada Allah, mungkin Allah perintah kena azab bencana, wal'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan malaikat, ada 2 malaikat hafazah untuk kita. Orang beriman ada 2 malaikat hafazah, malaikat yang akan menjaga kita. Mudah-mudahan dia sentiasa memelihara kita dengan perintah Allah Ta'ala. Okey, syukurku adalah takut. Pakaianku adalah bulu kambing. Maksudnya pakaian yang tak mewah, bukan pakaian mewah, pakaian sederhana, pakaian yang menampakkan kehidupannya qanaah. Pelitaku adalah bulan. Tongganganku adalah kedua belah kakiku. Makananku adalah apa yang tumbuh di tanah, dan aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Masya Allah, Nabi Isa AS. Aku masuk waktu pagi tanpa sesuatu yang ku miliki. Akan tetapi tidak seorang pun di muka bumi ini yang lebih kaya dari aku. Walaupun nampak dunia aku apa pun tak ada, tapi aku anggap akulah yang paling kaya. Kaya apa? Kaya rahmat Allah, perlindungan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Ini sistem kekayaan para nabi dan orang soleh. Kita jauh lah kan. Tambah-tambah lagi saya yang baca ni pun tak mampu lagi. Ala kulli hal, kita walaupun benda yang tak mampu kita buat, kita kena baca-baca, kena ambil tahu, kena dengar-dengar. Seperti mana siapa boleh buat amalan seperti Nabi, seperti para sahabat pun kita tak mampu nak buat, tapi kita tetap kena baca kisah dia orang, bagi nampak kita ni alamat kecilnya, apa pun tak ada. Kalau kita tak baca orang yang hebat, kita naik diri. Aku dah cukup dah, main tahajud buat dah, yang sunat buat dah, kuliah datang, cukup dah kan. Bila kita baca, ya Allah, dia orang ni tu, dia punya amalan begini, pandangan dia, cakap dia macam ni, habislah kita. Yang tu yang boleh mencetus takut kita pada Allah. Boleh mencetus takut kita pada Allah Ta'ala. Malah sebab tu para ulama pun tak pernah pandang dia hebat. Wali Allah, walaupun dia wali dah pun, dia tak pernah pandang dia ni hebat di sisi Allah Ta'ala. Tak ada apa. Dia pandang dia ni tak ada apa, lemah, kerdil, amalan sikit, banyak dosa.
Orang yang pandang dia tak ada dosa, itulah dosa banyak. Wal'iyadzubillah. Wahab bin Munabbih berkata ketika Allah SWT mengutuskan Musa AS dan Harun AS kepada Fir'aun, dia berfirman, ini Allah berfirman yang bermaksud, janganlah pakaiannya dari dunia membuat kamu berdua takut. Maksudnya kamu tengok ialah dia Fir'aun, pakaian hebat, istananya, dia kadang gerun nak jumpa. Jangan. Kerana ubun-ubunnya berada dalam genggamanku. Ni malaikat yang jaga tu, jaga aja. Tunggu masa Allah perintah je, hempak terus. Tidaklah ia berkata, bekerja, bernafas melainkan dengan izinku. Janganlah kesenangan dunianya Fir'aun tu membuat kamu takjub, kamu hormat dia, takjub pada dia, sujud pada dia. Jangan sampai macam tu. Kerana ia hanyalah bunga kehidupan dunia dan perhiasan orang-orang yang hidup sesuka hati. Kalau kamu mahu, aku akan menghiaskan untuk kamu dunia yang dikenal Fir'aun ketika melihatnya, yang dinilainya mengagumkan. Akan tetapi aku tidak menyukai perkara itu bagimu, wahai Musa dan Harun. Aku tak suka kamu hidup macam Fir'aun. Kalau kau nak, aku boleh je bagi kaya macam Fir'aun tu. Tapi aku tak suka benda tu ada kat kau. Aku berusaha menjauhkan hal itu daripada kamu berdua. Ini Allah selamatkan mereka. Masya-Allah. Demikianlah yang aku lakukan terhadap para wali-waliku. Hamba Allah yang saleh. Masya-Allah. Aku menjauhkan mereka dari kesenangan, sebagaimana pengembala budiman yang menjauhkan kambingnya dari tempat berbahaya. Sentiasa jaga kambing daripada tempat bahaya. Begitulah aku, kata Allah Ta'ala, sentiasa jaga hamba aku, wali-waliku ni daripada bahaya-bahaya tu, bahaya keduniaan dan sebagainya. Itu pemeliharaan Allah Ta'ala. Itu bukanlah kerana kehinaan mereka, melainkan agar, maksud hidup mereka susah payah dunia ni, nampak tak ada harta, hidup susah, nak makan pun susah. Itu bukan kehinaan. Untuk mereka bukan kehinaan. Melainkan agar mereka menyempurnakan bahagian mereka berupa keselamatan. Itu adalah jalan selamat mereka. Dan kesempurnaan kerana kemuliaanku. Masya-Allah. Para waliku berhias untukku dengan kehinaan, ketakutan, dia menghina diri sendiri, takut pada Allah, ketundukan, ketakwaan yang tumbuh dalam hati mereka dan nampak pada tubuh mereka. Sebab tu benda ni kita kena baca kisah-kisah dia orang, baru nampak takutnya macam mana kehebatan mereka, dan boleh banding dengan kehidupan kita yang jauh daripada jalan selamat. Allahu Akbar. Ia adalah pakaian mereka yang dipakai, jejak mereka yang membuat mereka nampak, batin mereka yang menjadikan mereka berasa, keselamatan mereka yang membuat mereka dapat kemenangan, harapan mereka yang untuknya mereka berharap, kemuliaan mereka yang membuat mereka membanggakan diri, dan tanda mereka yang menjadikan mereka mengenali. Jadi kamu berdua menemui mereka, patuhlah kepada mereka, orang soleh tadi, dan katakanlah keadaan hati dan lisan kamu kepada mereka. Katakanlah bahawa barang siapa yang menentang waliku, ia telah memaklumkan peperangan kepada aku. Kemudian pada hari kiamat aku memurkainya. Siapa yang bermusuh dengan orang macam ni, yang ada syiar Allah, hidupnya penuh dengan ketakutan pada Allah, hidupnya merendah diri, tunduk pada Allah dan sebagainya, dia rasa hidupnya sudah sempurna, walaupun mata manusia banyak nampak banyak tak sempurna hidup dia, tak ada tu, tak ada ni, tapi dia rasa sempurna. Orang macam ni kau jangan menentang dia. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, siapa yang bermusuh dengan waliku, maka aku isytihar perang dengan dia. Ada selamat kan nak perang dengan Allah? Tak ada jalan
yang selamat. Masya-Allah. Itu kehidupan para wali ni. Kadang-kadang kita nampak benda pelik, kita tak nampak dia macam wali, boleh jadi ada yang wali yang macam tu. Mungkin tuan-tuan yang pernah pergi ke Yaman, ada cerita-cerita wali sana cukup banyak. Ada sekarang, masih ada lagi antara apa seorang wali yang lupa namanya. Orang panggil dia wali dolar dia. Ya. Dia budak-budak sana lah panggil. Pergi kat dia asyik minta duit ni. Kan? Minta duit. Bagi duit Yaman dia tak nak. Dolar, engkau ada dolar, bagi dolar. Dia boleh tahu kan tu ada dolar, ada ringgit dan sebagainya. Kan? Jadi orang biasa yang tak faham ahwal wali ni, dia kata apalah wali belum macam tu, minta duit ke orang ni, macam pau duit dengan orang pula. Tapi orang besar, kalau pergi dia minta duit, engkau buat-buat kata tak ada, tak ada. Padahal ada, sekali memang tak ada langsung. Habis semua yang simpan kat tempat yang tu pun selamat habis semua, hilang habis. Jadi itu min awliya illa salihin, ahwal mereka ni bermacam-macam. Hanya wali yang mengenali wali. Sebab itulah di kalangan wali, walaupun bahasa tak faham Arab pun, mereka boleh komunikasi dengan bahasa mereka, yang kita orang biasa kita tak faham lah apa benda dia, kan? Macam mana dia orang komunikasi, tapi wali-wali boleh komunikasi sama dia orang. Masya Allah. Jadi itu ahwal kekasih-kekasih Allah. Wali ni maksudnya orang yang rapat dengan Allah Ta'ala dan sangat dicintai oleh Allah. Jangan bermusuh dengan mereka. Bila buat mereka sakiti, mereka mungkin mereka boleh maaf, tapi Allah akan memerangi kita. Wal'iyadzubillah. Jadi janganlah kehidupan dunia ini menipu kamu. Mana tadi? Kat mana saya? Langkau. Atasnya. Yang maklumkan perangan. Pada satu hari Ali karamallahu wajhah berkhutbah. Ketahuilah kamu akan mati. Setelah kematian itu, kamu akan dibangkitkan atas perbuatan masing-masing. Kat dunia dulu buat apa? Kamu ditegakkan dan kerananya kamu diberi balasan. Jadi janganlah kehidupan dunia ini menipu kamu, kerana ia adalah cubaan yang ditakutkan, kefanaan yang dimaklumkan, dan pengkhianatan yang disifatkan sebagai berkhianat. Segala yang ada dalamnya akan lenyap hilang. Ia berada di tengah para pemiliknya, sebagai pemberian yang tidak kekal kewujudannya, dan tidak ada yang selamat dari kejahatan dan tipu dayanya. Ketika pemiliknya hidup senang kerananya, tiba-tiba mereka ditimpa bencana dan tipuan. Hidup di dalamnya tercela, kesenangan padanya tidak abadi. Di situ pemiliknya merupakan sasaran anak panah milik dunia. Setiap kematian di dalamnya telah ditentukan, dan tempat kamu dari dunia ini berada di atas jalan orang-orang yang tercela. Orang-orang yang berumur lebih panjang dari kamu, lebih besar kekuatannya, lebih maju peradabannya, dan lebih besar pengaruhnya. Suara mereka menjadi tenggelam dan hilang setelah mereka bergabung dengannya. Tubuh mereka hancur, rumah-rumah mereka telah roboh, dan jejak mereka telah hilang. Semua itu menggantikan istana-istana yang dibina. Kehancuran tadi, kubur dan sebagainya. Singgah sana dan bantal-bantal dengan hamparan tanah dan batu nisan kubur. Itu je lah tempat tinggal dia orang. Masa hidup dunia penuh dengan kemewahan, harta benda, tapi akhirnya yang kesan yang ada tu je. Kesengsaraannya dekat penghuninya, terasing di antara pemilik bangunan yang miring dan penghuni tanah tandus, yang sibuk dan tidak akrab dengan orang yang tidak menyukai bangunan. Maksudnya
dia tak rapat dengan orang yang tidak seiman, tidak dunia dan sebagainya, serta tidak menjalin hubungan dengan jiran, tetangga dan saudara, putus silaturahim, padahal tempat dan rumah mereka berdekatan. Bagaimana mungkin terjalin hubungan di antara mereka padahal kekuasaan dan kekayaan telah memakan mereka. Setelah kehidupan itu, jadilah mereka mayat. Setelah indahnya kehidupan dunia, jadilah mereka bangkai. Para kekasih merisaukan mereka. Mereka tinggal di bawah tanah. Mereka pergi tanpa boleh kembali. Amatlah jauh, amatlah jauh. InsyaAllah. Nasihat yang menggetarkan kita dan juga membawa kita kepada cinta kepada akhirat. Walaupun bukanlah bererti kita balik hari ni buang habis semua dunia kan, tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal gitu je lah. Taklah macam tu. Itu mensia-siakan harta. Cuma nak suruhnya apa yang ada kita guna dengan cara elok, guna dengan jalan yang Allah redha. Itu je. Dan sebagai bekalan kita di hari nanti, akhirat nanti. Islam tak pernah suruh kita campak buang je, buang-buang semua, pukul-pukul harta emas perak semua kita campak tahu kan. Itu tak boleh. Itu mensia-siakan, itu juga membazir dan saudara syaitan, tak boleh. Tapi guna, silakan guna dengan cara yang betul, yang Allah redha dan sebagainya. Itu je. Sebab kita sebut dulu qanaah ada dua tingkatan ataupun tiga tingkat. Qanaah orang awam, zuhud ataupun qanaah orang awam. Kita ni lah termasuk dalam golongan ni. Kalau kecuali lah mana tahu ada di kalangan kita wali-wali, dia lain cara dia. Orang awam ni memadai dia tolak yang haram. Sikit walaupun besar, banyak orang nak bagi ni, berjuta bilion ni untuk kau, tapi haram haram, sanggup tolak. Ini betul-betul orang yang zuhud dunia dia. Zuhud dari sudut kedudukan orang awam. Tolak benda yang haram, yang halal dia masih terima, masih guna, masih cari dan sebagainya. Dan yang kedua, qanaah kekasih Allah. Yang ni, yang jangan kata yang haram tu jauh dah, mengatakan nak. Benda yang syubhat, benda yang halal tapi masih ada keraguan, sikit keraguan, tak nak kan. Kita walaupun ada keraguan tapi halal ni nampak halal, boleh tu orang awam. Tapi Nabi yang tingkatan paling tinggi para Nabi lah. Zuhud para Nabi tak ada langsung yang bernilai daripada harta dunia, tak mau langsung. Tak ada langsung, walaupun halal diharamkan untuk mereka. Tak nak, mereka tak nak. Sebab tu Nabi, setelah wafat Nabi, apa yang Nabi tinggal? Sayyidina Aisyah kata, tidak ada harta peninggalan Nabi kecuali tepung sikit je. Satu macam satu tupperware lah kalau kita, satu benda simpanan sikit je, tepung. Inilah harta peninggalan Nabi untuk ahli keluarganya, isteri-isteri dan sebagainya. Padahal Nabi petik je, minta je, apa semua boleh dapat kan? Tapi itu nak sebutnya bahawa zuhud kita ni masih di tahap awam. Kita jaga daripada benda yang ada haramnya, syubhatnya, tolak tepi. Yang halal, yang betul-betul bersih je kita terima. Masya-Allah. Di belakang mereka ada barzakh hingga hari kebangkitan. Lalu hati terbang kerana keburukan dosa mereka yang terdahulu. Tersingkap dari kamu tabir dan tirai, serta nampaklah aib dan rahsia kamu. Allahu Akbar. Allah mastur uyubana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Kita kat dunia pun malu kalau orang cerita hal aib kita, hal benda yang memalukan. Kawan cerita dalam Facebook, kita kau boleh dendam nak cari macam nak bunuh dia tu kan. Tapi kalau Allah dedah di akhirat ni mana? Lagilah malunya, itu bentuk siksaan. Malah digambarkan orang yang malu bila terdedah di kalangan khalayak manusia di mahsyar nanti, sehingga dia sanggup cakar muka dia, koyak daging-daging ni, koyak daging dia sendiri, akan koyak daging malunya.
Kerana terdedah. Man satara uyuba akhihi satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, siapa yang sanggup tutup keaiban saudaranya kat dunia, dia tahu benda yang tak elok si fulan-fulan kawannya, sahabatnya, tapi dia tutup mulut, tak pernah nak buka cerita, tak pernah nak malu-malukan, tak pernah nak cari populariti dengan cara nak bongkar orang punya, kan? Dia sanggup tutup, Allah akan sanggup tutup keaiban dia di hadapan khaliak. Dengan cara apa dia? Allah maafkan. Sehingga tuan tubuh sendiri pun tak sangka, ya Allah, ini bukan buku ceritan amal aku ini. Semua pahala. Aku tahu aku banyak dosa dulu, pernah buat jahat ni, tapi tak ada catit pun dosa. Selak sana, buka sini, tak ada. Mereka kata engkau punya. Dia pun macam tak boleh terima, bukan dia punya. Dia tahu dia punya jahat, tak ada pun cerita jahat. Rupanya dia dulu suka menutup keaiban saudaranya yang lain, maka Allah tutup dengan cara Allah padam, sehingga dia sendiri tak nampak keaiban dia sendiri. Jadi kita nak selamat akhirat, inilah tempat untuk kita beramal jalan selamat. Allah Akbar. Ni kita tidak, hak yang orang tak tahu kita nak cerita-cerita bagi orang tahu. Kau tak tahu dia, kau nak tahu tak? Kan? Jom kita pergi kedai kopi sembang. Habis bongkar, habis cerita semua, na'udzubillah. Yang ni awal-awal lagi Allah akan bongkar. Ada hadis yang Nabi sebut, siapa yang suka membongkarkan keaiban saudara dia yang saudara tutup, saudara dia malu, tak nak cerita hal tu, dia bongkarkan, orang lain bongkarkan. Orang yang bongkarkan ni, jangan kata di akhirat, masa dia tutup nyawa kat dunia ni dah Allah bongkar dah aib dia. Dia ke orang dah nampak dah keaiban dia, wal'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi lah di akhirat nanti. Di sana setiap diri diberi balasan atas apa yang telah diusahakan. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih, iaitu syurga. Jadi balasan yang baik ni Allah tak bagi setimpal. Allah takkan bagi setimpal. Setimpal maksudnya buat satu dapat yang satu tu je. Tak. Allah akan bagi yang lebih. Wa ma 'indallahi huwa khairun wa abqa. Allah siapkan, walaupun kita anggap apa yang kita buat ni dapatlah pahala macam tu, tapi Allah nak bagi tu lebih besar daripada, di luar tanggapan kita, lebih banyak lagi. Itu tanda rahmat Allah Ta'ala. Maka carilah rahmat Allah sebanyak-banyaknya kat dunia ni, dengan tempat-tempat, masa-masa, amalan-amalan yang dijanjikan dengan rahmat, seperti 10 terawal Zulhijjah ni, insya-Allah. Kita buat niat supaya kita dapat rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, terutama yang disediakan pada 10 hari yang terawal Zulhijjah ni. Allah SWT berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Diletakkanlah kitab, buku amalan itu, lalu kamu melihat orang-orang yang berdosa itu berasakan ketakutan akan apa yang ada dalamnya. Kan? Baru letak, belum buka lagi siasatan, dah mula menggeletar, dah takut. Itu gambaran pada hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu orang yang memperkenalkan kitabnya, yakni Al-Quran, amin ya rabbal alamin, dan mengikut para walinya, sehingga menempatkan kami dan kamu, ini doa pengarang kitab pada kita juga, di tempat yang penuh dengan anugerahnya. Sungguhnya dia maha terpuji dan maha mulia, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Orang yang bijak berkata, hari-hari adalah anak panah dan manusia adalah sasarannya. Setiap hari masa membidikmu dengan anak panahnya dan membinasakanmu dengan malam dan hari-harinya hingga menenggelamkan seluruh bahagian tubuhmu. Bagaimana kamu boleh selamat sementara kepedihan menimpamu dan malam begitu cepat melewati badanmu, atau hari-hari menyingkapkan kekurangan yang ada padamu? Setiap hari enggan datang kepadamu dan terasa berat berlalunya waktu darimu.
Akan tetapi peraturan Allah berada di atas peraturan-peraturan yang lain. Dengan melupakan tipuan-tipuan dunia akan diperoleh keladatannya. Seperti halnya Abu Pahit, yang pahit. Jika orang yang bijak dapat mengolahnya, ia dapat menyedarkan seorang akan aibnya dengan perbuatan lahiriahnya. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada apa yang diketahui oleh orang yang sedar. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Orang bijak yang lain menyifatkan dunia dan kadar kekalannya. Ia berkata, dunia adalah waktumu yang ketika itu penghabisanmu, tidak kembali lagi padamu. Sebab apa yang telah berlalu tidak dapat kamu raih kembali, dan apa yang belum datang tidak kamu ketahui. Masa adalah hari mendatang, yang malamnya kamu ratapi, waktu-waktunya kamu lalui, kejadian-kejadiannya menimpakan kepada manusia perubahan dan kekurangan. Masa tunduk pada pemecah belah jemaah, berlakunya persatuan, perolehan negeri-negeri, angan-angan itu panjang dan umur itu pendek. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Kadang-kadang kata-kata hikmah ni kata hikmah daripada orang-orang yang saleh. Umar bin Abdul Aziz berkhutbah, wahai manusia, kamu diciptakan untuk satu perkara. Jika kamu mempercayainya, kamu bodoh. Jika kamu mendustainya, kamu binasa. Nak tolak pun rosak, nak percaya terima pun rosak, jadi bodoh pula. Kamu tidak diciptakan untuk hidup abadi, melainkan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Wahai para hamba Allah, di negeri kamu, dunia ni, kamu terdesak kerana makanan, minuman. Kamu terpaksa cari, nak tinggal langsung pun tak boleh, binasa kita. Kena cari juga. Kalau terima banyak sangat, bodoh pula kita. Kena sederhana. Suatu kenikmatan tidak benar-benar membahagiakan. Nampak nikmat tapi tak membahagiakan kamu, kecuali dengan meninggalkannya. Kamu dapat, kamu tinggalkan. Sedarilah ketika kamu kembali dan kekal di situ, kembali akhirat. Kemudian dia menangis, lalu tubuhnya roboh ke lantai, jatuh. Ali karamallahu wajhah berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Jika kamu ingin memperbaharuinya, perumpamaan kamu adalah seperti satu kaum yang sedang berada dalam perjalanan. Mereka melalui satu jalan dan seakan-akan akan melaluinya. Melalui satu jalan. Ramai orang berharap agar boleh melalui suatu jalan sehingga sampai di tujuan. Banyak pemilik keduniaan yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Orang jalan nak lalu je, dia pergi duduk terus kat situ. Ini dia buat contoh perumpamaan karamallah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah macam musafir. Dia nak lalu je, nak pergi tujuan sana. Tiba-tiba dia duduk situ kekal terus semua. Segala harta bekalan dia guna semua kat situ. Cerdik ke orang ni? Dia nak pergi mana? Nak pergi ke tempat tujuan jauh sana, tapi dia habiskan kat sini. Oleh itu janganlah kamu risau akan kesempatan dan kesusahannya, kerana ia akan ditinggalkan. Janganlah senang akan perhiasan dan kenikmatannya, kerana ia akan hilang. Aku heran kepada pencari dunia, padahal kematian mengintainya, dan kepada orang yang lalai, padahal ia bukan yang dilalaikan. Muhammad bin Al-Husain yang dikenali sebagai ahli keutamaan, orang berilmu, ahli makrifat, sopan, berkata, Allah SWT telah membebaskan dunia, dia tidak meredainya bagi para walinya. Di sisinya ia hina dina. Di sisi Allah dunia ni hina dina. Rasulullah SAW menghindarinya dan mengingatkan para sahabat akan fitnahnya dunia. Makanlah makanan sekadar dapat menghilangkan lapar. Pandanglah dunia sebagai suatu yang fana, dan pandanglah akhirat sebagai suatu yang kekal. Berbekallah dengan dunia seperti bekalan pengembara. Robohkanlah dunia dan makmurkanlah dengannya akhirat. Mereka memandang akhirat dengan hati hingga tahulah bahawa mereka akan memandang dengan hati ketika tahu akan berangkat menujunya dengan badan mereka. Mereka bersusah-susah sebentar tetapi bersenang-senang selamanya.
susah kat dunia. Semua itu kerana taufik dan dari Tuhan mereka. Kita habiskan tajuk ni. Jadi apapun adalah hidayah dan taufik daripada Allah, dorongan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita sentiasa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga para ulama ahli tafsir mengatakan kita dah ada Islam, kita dah ialah kenal Allah, sembahyang dah, duk baca Quran dah, duk minta hidayah lagi. Hidayah apa lagi yang kita minta? Kita dalam hidayah dah. Ya, hidayah semua mana lah. Walaupun semua orang Islam, tapi tak semua jalannya lurus. Ada yang tersasar, tersesat. Kita minta Allah sentiasa beri panduan kat kita ni, taufik. Taufik ni panduan dan dorongan Allah. Allah sentiasa kontrol kita. Kanan-kanan, kiri-kiri, jangan pergi sana, jangan pergi sini. Sehingga terdetik di hati kita, tak teringin nak buat benda ni, suka nak buat benda ni. Dan apa yang kita suka dan apa yang kita tinggal tu betul, tepat. Itu taufik daripada Allah Ta'ala. Terkadang hati kita nak, tapi Allah kata aku tak nak bagi kat engkau. Allah datanglah benda-benda yang boleh menyekatkan kita benda tersebut, kan? Jadi sebab tu apa yang berlaku kat kita ni, selagi boleh mendekatkan kita dengan Allah, walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, dan kita, orang hina kita kerana kita tak dapat benda tu, kau tak pandai dan sebagainya, tapi dengan cara demikian kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala, kita lebih dekat dengan amal ibadah, lebih hati kita khusyuk pada Allah, lebih rasa menangis pada Allah Ta'ala, takut. Itu tanda Allah yang tak bagi, Allah sekat tau. Allah potong, jangan, kau jangan ambil ni, kau jangan ambil ni, kau jangan terima ni, kau jangan terima ni. Padahal hati kita nak, Allah sekat. Allah yang kawal kita. Itu taufik Allah. Kan? Sebab tu jangan kadang-kadang contohnya katalah contohnya macam pencuri datang pada satu orang. Mungkin ada benda yang Allah nak tegur dia. Kalau betul dia sayang Allah Ta'ala, Allah sayang pada dia, mungkin ada benda Allah nak tegur dengan cara benda tu hilang, benda tu lenyap, benda tu rosak dan sebagainya. Tapi yang tak boleh juga kita minta untuk demikian, kita minta selamat. Selamat. Yang kita minta ada keselamatan akhirat. Kadang-kadang keselamatan akhirat tu yang kita nampak tak selamat dunia. Kita sedih, kita tak selamat. Kita sedih, kita kena ni, kena tu, kan? Padahal itu mungkin cara Allah nak selamatkan kita sana nanti. Jadi apa yang berlaku, syukur pada Allah Ta'ala. Selagi apa yang berlaku tu boleh bawa kita kepada jalan yang betul, kita makin dekat dengan Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dalam kehidupan dunia dengan taufiknya, hidayahnya, rahmat Allah SWT, dan Allah campakkan dalam hati kita perasaan takut kepadanya, takut pada akhirat kita, dan merendah diri kepada dalam kehidupan dunia kita, dan dalam kehidupan akhirat adalah orang yang berjaya bersama dengan orang yang berjaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita masuk qanaah yang ada kaitannya dengan tajuk tadi, keduniaan. Wallah. Ada soalan apa? Tahniah pada semua dan selamat hari raya Aidil Adha, dan tahniah pada mereka melakukan puasa hari ini Arafah, dan mereka yang meneruskan amal ibadah sunat yang sangat dituntut, iaitu korban, ibadah korban. Mudah-mudahan segala sumbangan korban amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadikan nilai dunia yang ada pada kita ni, nilainya adalah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu shafi'an lana yawm al-qiyamah ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, terutama pada hari-hari yang mulia ini ya Allah, seperti mana Kau ampunkan dosa-dosa orang yang Kau kasihi ya Allah.
kekasih-kekasih-Mu ya Allah, masukkanlah kami dalam pengampunan-Mu ya Allah. Masuklah kami dalam kelompok orang yang mengasihi orang yang dikasihi oleh-Mu ya Arhamar Rahimin, dan dikasihi oleh-Mu ya Akramul Akramin. Ya Allah Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan, walaupun kecil di sisi-Mu ya Allah, tapi rahmat-Mu amat luas membesarkan segala apa yang kami lakukan ya Akramul Akramin. Ya Allah Tuhan kami, doronglah kami, hidayahlah kami, taufiklah kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah, yang bertepatan dengan kehendak-Mu ya Allah, yang bertepatan dengan keridaan-Mu ya Allah, yang bertepatan dengan jalan-jalan kejayaan di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami doakan juga untuk anak-anak kami, zuriat kami, seluruh ahli keluarga kami, pasangan kami, dan keluarga kerabat kami, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami orang yang bakal mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masukkanlah kami dalam kelompoknya ya Allah, yang Engkau haramkan kami dan ahli keluarga kami seluruhnya daripada kelompok orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.